Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Creators, channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi selera peminat kisah-kisah horor. Kalau belum terlambat, Awi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Yang mana Awi tak tahu lagi bila Awi akan mengupload video Awi kali ini, sebab masih lagi disebabkan keadaan kesihatan Awi yang masih lagi okey tak okey macam tu. So guys, tanpa buang masa lagi, di hari ini Awi ingin mengongsikan cerita seram sebuah keluarga yang diganggu oleh makhluk jin yang bernama Ummu Sibian. Bagi guys-guys Awi yang belum tahu, Ummu Sibian ini adalah seekor jin yang mempunyai karakter dia suka mengganggu ibu-ibu mengandung, ibu-ibu baru melahirkan ataupun bayi-bayi yang baru dilahirkan maupun kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bagi mengelakkan gangguan-gangguan dari jin ini, ada beberapa tip yang telah di-sharekan, iaitu menutup pintu dan tingkap di kala senja hari. Sebelum masuk maghrib tu, kita dah mula tutup pintu dan tingkap. Dan jangan tidur di waktu senja. Mengamalkan membaca 3 kul. Jadi bagi ibu-ibu yang tengah mengandung, guys-guys Awi, atau ada mempunyai saudara-saudara yang baru yang tengah mengandung ataupun yang dah melahirkan, maupun yang mempunyai bayi-bayi yang di bawah 2 tahun, hendaknya lah mengamalkan apa yang telah di-sharekan. So guys, tanpa buang masa lagi, apakah gangguan yang telah dialami oleh keluarga tersebut? Jom kita terus ke ceritanya. Santuy. Jadi guys, pengalaman seram ini telah dikongsikan oleh seorang yang ingin dikenali dengan nama Idrus. Yang mana Idrus telah mengongsikan pengalamannya ini di satu platform yang bernama mstar.com. Dan pengalaman ini yang tidak akan Idrus lupakan, yang mana selepas 2 minggu sahaja lepas berpantang di kampung, dia mula menerima kejanggalan atau kejadian-kejadian yang pelik terjadi di dalam rumahnya. Especially perubahan berlaku kepada isterinya. Dan ceritanya bermula, Idrus ini adalah seorang suami dan ia juga seorang bapa dari 3 orang anaknya. Dan pengalaman seram ini berlaku pada masa dia balik kampung guys. Sewaktu isterinya Idrus ini ingin melahirkan, Idrus telah membawa isterinya pulang ke kampung. Yang mana masa di kampung tu, dia tinggal di rumah mak mertua dia, kiranya orang tua daripada isteri dia. Dan setelah saja 2 minggu dia tinggal di kampung isterinya itu, dia memutuskan untuk membawa isterinya pulang ke rumah mereka, disebabkan 2 lagi anaknya tak lama lagi harus bersekolah. Itu anaknya seorang yang bernama Imran, yang seorang lagi perempuan bernama Izzati. Diorang ni pun baliklah ke rumah asal mereka. Sesampainya di rumah, mereka pun menjalani kehidupan macam biasa. Dan anak-anak dia yang 2 lagi ni, Izzati dan Imran ni, sangat excited sebab mempunyai adik baru, bayi kan. Jadi diorang ni pun saling membantu ibu mereka dalam menjaga adik bayi mereka ni. Hari pertama, hari kedua, semuanya jalan seperti biasa dan tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Sampai masuk hari yang ketiga, disitulah mula kejadian yang pelik berlaku. Dan kejadian itu terjadi kepada isterinya, yang mana masa tu Idrus ni masih lagi di tempat kerja. Dan tiba-tiba dia menerima satu panggilan dari anak sulungnya yang bernama Izzati. Dan bila Izzati dah call, Izzati pun memberitahukan dengan ayah dia, Ayah, cepat balik. Kenapa? Sebab Idrus ni dah mula rasa agak panik tu, sebab dia dengar suara anak dia tu macam agak panik dalam panggilan tersebut. Lepas tu Izzati kata, cepat ayah, ibu kurang sihat, ibu tak sedarkan diri, dia kata. Lepas tu tanpa buang masa lagi, Idrus ni pun teruslah pecut balik ke rumah. Dan sesampainya di rumah, korang nak tahu apa yang dia nampak? Idrus melihat isterinya tengah termenung di depan tingkap sambil memeluk erat anaknya
yang bernama Imran tadi tu guys. Yang mana Imran di saat itu berusia 10 tahun. Manakala bayi yang baru dilahirkan isterinya tadi tu tengah menangis tanpa dihiraukan oleh isterinya, sehingga bayi tu menangis. Jadi Idris ni pun macam agak panik dan hairan lah, kenapa isteri aku ni. Lepas tu dia tanya, Yang okey ke? Awak kenapa? Yang. Tapi bila Idris dah tegur cakap macam mana pun, isterinya tetap tak menghiraukannya guys. Dia tetap termenung dan memeluk erat Imran tadi ni. Dan yang mana Imran ni dah nampak ayah dia datang, dia sambil menangis gapai-gapai macam mana ayah dia minta Idris ni melepaskan dia dari pelukan ibu dia ni. Sebab yelah budak Imran tu dah 10 tahun, mestilah dia dah tahu rasa takut, dah rasa ni sebab perangai mak dia ni yang dah mula pelik tu kan guys. Jadi bila Idris sudah dah cuba melepaskan Imran dari pelukan isterinya ni, Idris perasan sesuatu yang dilakukan isterinya. Sambil termenung dengan tatapan mata yang kosong, isterinya ni mulutnya sambil berkumat kamit, macam mengucapkan sesuatu yang tak jelas apa yang disebutnya. Dia macam sambil termenung, tatapannya kosong. Mungkin macam itulah contohnya kan guys. Dan bila mana dia dah ditegur, isterinya tu tak menghiraukan juga Idris ni. Idris ni pun tak lengah lagi, dia terus call seorang kenalannya, iaitu seorang ustaz guys. Jadi ustaz ni pun tanpa membuang masa lagi, ustaz ni pun menjanjikan akan datang ke rumah Idris ni selepas Isyak. So daripada petang tadi tu yang isterinya termenung tu guys, korang nak tahu isterinya tak berganjak dari situ sampailah azan maghrib. Dan bila dah azan maghrib, isterinya pun terus pergi ke bilik dan baring kat sana. Tapi sebelum dia nak tidur tu, dia sempat meracau, dia menangis, dia menjerit guys. Sampai Idris ni memang tak faham nak buat apa. Tapi apa nak buat, dia pun bersabar je lah menunggu kedatangan ustaz tu. Dan di sisi lain, si bayi yang menangis tadi ni, ada perkara pelik juga berlaku di situ guys. Yang mana bila Idris ni melihat anaknya tu, dia tengok anak dia ni kejap-kejap nangis, lepas tu nanti dia tergelak, lepas tu dia macam senyum, lepas tu dia nangis balik. Ini memang luar daripada biasa berlaku pada kanak-kanak. Yang Idris dapat tangkap macam anak dia ni pun agak pelik juga. So dia pun tak sabarlah menunggu ustaz ni. Sambil menunggu, bila dah menunggu, dia dah solat maghrib, masuk dah Isyak. Lepas Isyak je, memang ustaz tu datang ke rumah dia. Dah sampai je datang ke rumah dia, ustaz ni pun call Idris daripada depan rumah untuk menyuruh Idris tu yang datang ke tempat dia. Maknanya ustaz tu tak nak masuk pun dari pagar tu. Ustaz tu nampak macam terdiam di depan pagar rumah Idris ni. Dan tak lama kemudian, adik ipar Idris pun sampai bersama rekannya. So ada 3 orang lah yang sampai di situ. Jadi guys, bila Idris dah sampai depan rumah dia tu, dia datang menghampiri ustaz tersebut. Dia pun tanyalah macam, kenapa ustaz tak masuk? Masuklah sekejap. Kau tak ada bau ke? Ustaz tu kata. Bau apa ya? Idris kata, ada bau macam bau hanyir, macam bau ikan busuk kat rumah kau ni. Ini ada benda yang datang ni, yang singgah ni. Ada benda yang ikut engkau dan yang singgah kat rumah kau. Ya ke? Kata Idris. Idris ni macam terkejut lah kan guys. Dan adik iparnya juga rakannya tadi pun mengiyakan bahawa mereka telah mencium bau-bau tersebut. Tapi yang peliknya, Idris langsung tak cium bau tu. Jadi bila dah macam tu, jadi ustaz ni macam mana ni ustaz? Ustaz tu pun terus cakap, bagi saya air sebotol, bawakan sekarang boleh? Boleh. Itu ustaz tu masih menunggu di luar pagar. Sambil tu Idris ni pun masuk ke dalam rumah sambil grab air botol tersebut dan terus bagi je dekat ustaz tu. Bila dah ada air kat tangannya, dia pun mulalah membaca-baca ayat-ayat Al-Quran di dalam air tersebut. Dan dia pun teruslah merenjis-renjiskan air tersebut dari depan rumah Idris ni lah. Dia renjis dari luar tu. Bila dia dah renjis sambil baca-bacakan ayat, kemudian Idris ada nampak ustaz tu menggenggam sebongkah tanah dan mungkin bercampur pasir kat situ. Bila dia dah baca,
Dia pun melempar depan rumah Idrus tu sampailah ke atap. Tiba-tiba korang nak tahu apa yang berlaku. Sebaik saja ustaz tu membalingkan menghamburkan pasir itu di depan rumah Idrus, macam ada suatu benda yang besar jatuh dekat atap rumah Idrus tersebut. Bila ustaz tu semakin kuat membacakan ayat sambil menghamburkan, makin kuatlah bunyi dan makin gaduh bunyi dari atap tersebut. Seolah-olah macam ada orang lari dari atap rumahnya tu, macam ada orang lari. Dan tiba-tiba senyap macam tu je. Barulah setelah dah senyap tu guys, ustaz tu pun masuk ke rumah Idrus. Sesampai di dalam rumah Idrus, ustaz ni pun teruslah tengok di segala penjuru rumah Idrus ni. Bila dia dah nampak, dan dia pun melihat isteri Idrus tengah menyusukan bayinya di atas sofa di ruang tamu rumah mereka. Dan isterinya tu dah macam biasa lagi, dah macam normal balik. Tak ada apa-apa yang pelik yang ditunjukkan dari perangainya. So bila dah ustaz tu nampak, ustaz tu pun kata, ustaz tu terus kata dengan Idrus, saya nak tanya, awak ada singgah mana-mana untuk buang air kecil ke? Idrus pun terkejut. Baru dia teringat, macam mana ustaz boleh tahu? Memang Idrus mengakui bahawa masa dia balik dari kampung, on the way balik ke rumah dia ni, dia sempat tersak buang air kecil, tapi dia tak tahan, dia berhenti je lah dekat satu tempat, yang mana tempat itu memang gelap dan ada satu pokok besar dekat situ. Dan ada satu pokok besar kat situ, dan Idrus pun membuang air kecil dekat sana. Tapi apa yang Idrus tak perasan dekat sana guys, bahawasanya dekat sana ada satu makhluk yang tengah mencari mangsanya, iaitu yang Awi sebutkan tadi tu. Macam berat pula Awi nak sebut namanya balik guys, sebab sekarang ni dah pukul 12 malam. Jadi korang tahulah benda tu kan. Jadi benda tu sebenarnya dia ngam-ngam tengah lalu, tengah lepak dekat sana nak mencari siapalah mangsa yang dia nak pergi. Tiba-tiba pula Idrus ni pula sampai dengan isterinya yang baru bersalin, baru 2 minggu habis bersalin. Memang ngam betul lah. Lepas tu dia ikutlah Idrus ni terus ke rumah, dan dia mulalah mengganggu keluarga isteri Idrus ni dan anak bayinya. Itulah yang berlaku guys. Tapi ustaz ni kata macam mana dia boleh tahu, sebab bila dia turun aja dari kereta nak masuk rumah Idrus tadi, dia terus cium bau hangit dan dia ternampak satu makhluk yang muka sangat hodoh dan seluruh badannya tu macam berkudis-kudis tau guys. Dan kalau korang nak tahu, muslimin benda tu tadi dia memang suka bertenggek di atas atap dan dia akan merayap turun ke bawah macam cicak tu guys. Kalau korang nak tahu. Jadi kalau korang adalah yang baru bersalin ke ataupun tengah mengandung ke, kenalah berjaga dan berhati-hati akan makhluk yang satu ini. So itu sajalah perkongsiannya. Mungkin dalam cerita kali ini agak singkat dari Awi, sebab Awi memang belum lagi boleh untuk berlama-lama. InsyaAllah Awi akan datang lagi dengan konten-konten berikutnya guys. Dan semoga ada perkara-perkara baik atau pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil dari cerita Awi di kali ini. Awi tahu cerita kali ini agak singkat, Awi mohon maaf sebab Awi belum boleh lagi nak buat cerita panjang-panjang. Semoga lepas ni Awi boleh lagi buat cerita yang panjang sikit kan, macam dulu. Tapi apapun Awi nak tahu juga pendapat korang. Korang suka cerita pendek-pendek macam ni ke, atau cerita yang panjang-panjang? Boleh isi di ruang komen. Dan juga Awi minta maaf, Awi belum boleh lagi nak baca email penghantaran cerita-cerita korang. Awi mohon maaf sangat. Okey, tapi Awi janji in next video Awi akan mula membacakan beberapa cerita yang akan Awi selang-selikan lah dengan cerita daripada Awi research sendiri, dan juga cerita daripada guys-guys Awi yang dah mengirimkan cerita kepada Awi. Jadi itu sajalah. Awi harap korang terhibur dengan cerita Awi di kali ini. Awi akhiri pertemuan kita di hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di next video Awi. Okay guys, terima kasih banyak atas segala sokongan, dan jangan lupa subscribe channel Awi ni, like cerita ni kalau korang suka, dan juga jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan terdekat korang. Okay, jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk korang semua. Santuy.